Okey, jadi hari ini saya akan tunjukkan kita membuat arca timun. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan adalah timun, timun, lobak merah dan cili. 3 bahan ini saja. Kita akan potong nanti. Proses potong-potong bahan ini satu persatu nanti. Secara berperingkat-peringkat. Timun ni kita akan potong. Kita potong ni dulu. Ini yang hujung ni pastikan kita buang dulu hujung ni. Sebab biasanya pahit. Hujung ni pun buang. Jadi kita buat dia cukuplah sepanjang ini. Ini timun dia. Kita potong-potong timun dulu. Jangan ambil terlalu hujung, biasanya bagian ini adalah pahit. Jadi biasa timun yang telah kita telah potong, kita akan belah. Lepas tu kita akan buanglah dalam dia. Buang dalam timun ni. Kita akan buang bagian dalam dia dulu. Jadi pastikan tidak ada biji timun lah. Sebab kalau biji timun untuk buat acar dia akan cepat rosak. Dia akan cepat rosak. Jadi kita akan buang biji timun ini. Jadi biji timun ni kita akan buang. Jadi dia akan jadi macam ni. Jadi timun yang ini kita akan buat dia nipis-nipis. Kita akan buat timun ni nipis-nipis untuk acar nanti. Lebih kurang seperti ini lah, nipis ya. Buat dia nipis-nipis. Buat dia senipis mana yang kita dapat lah. Jadi buat dia atas itu dulu. Jadi kita akan jadi ini timun yang telah kita potong nipis-nipis. Timun potong nipis-nipis. Lepas timun potong nipis-nipis, sama juga dengan carrot ni. Jadi ini yang kita dah buang biji ya. Jadi itu cara untuk buang biji. Buang terus biji. Dah buang biji. Sekarang kita carrot ni biasanya saya akan buang dulu kulit dia. Kita buang dulu biji carrot ni. Buang dulu biji carrot. Lepas tu carrot ni juga akan dipotong seperti tadi. Biasa carrot ini juga saya akan buang dalam dia juga. Dalam carrot tu sama macam timun, sebab dalam dia terlalu keras. Jadi kita akan buat nipis-nipis sama macam timun juga tadi. Carrot ni kita akan potong nipis-nipis. Jadi kejadiannya nanti akan
Cantik, sama cantik. Okey. Carrot potong nipis-nipis. Okey. Buang dalam carrot. Okey. Kepada yang bertanya macam mana nak buat acar tu, okey, boleh. Alah, tengok. Okey. Tengok video ini sampai habis macam mana buat acar timun. Kita buat acar timun ini kira seminggu sebelum gawai, supaya rasa acar dia tak masih segar lagi. Okey, jadi ini dia masih ada lagi timun-timun yang kita dah buang. Kita dah buang biji dia. Okey, sekarang kita potong lagi, potong kecil-kecil lagi timunnya. Ini cara untuk buat acar. Patutlah harga acar memang mahal, sebab nak buat acar ni bukan senang. Proses dia banyak. Okey, satu persatu, terutamanya kita memotong potongan bahan-bahan yang kita gunakan, contohnya timun, carrot ini. Okey, jadi ini yang saya dah yang saya dah potong tadi. Jadi boleh tengok di sini. Okey, cantik. Okey, jadi kita kena nipiskan lagi timun ni sehingga dia betul-betul nipis. Buat dia betul nipis. Okey, yang satu nipis kita masukkan ke dalam ni. Ada ini lah. Acar timun. Acar timun ni kalau nak Christmas, nak gawai, biasanya saya akan buat acar timun ini buat sendiri. Okey, untuk makan keropok. Okey, biasanya untuk makan keropok lah. Okey, lepas tu nanti kita boleh goreng keropok dan makan keropok guna acar yang kita buat sendiri. Jadi kita buat sendiri lagi, kita tahu kebersihannya dan cita rasa kita lah. Ikut cita rasa kita, rasa masam dia macam mana, rasa manis dia. Jadi adalah best juga kalau buat sendiri. Okey, buat sate. Okey, sekarang kita buat cili. Kita dah buat timun. Okey, kita dah buat carrot. Sekarang kita buat cili pula. Okey, jadi cili ni saya ni memang takut dengan kepedasan. Okey. Okey, di cili ni kita akan buang biji dia. Kita hanya akan ambil bahagian yang tak ada biji saja. Okey, biji dia kita akan buang. Okey, kita potong. Dan cili ni kita sama juga, kita buat dia manjang-manjang sama macam seperti timun dengan tu tadi, seperti timun dengan lobak merah tadi ataupun carrot tadi. Okey, buat dia manjang. Okey, supaya bentuknya sama. Ini cara dia mengelakkan tangan daripada kepedasan. Okey, kita gunakan plastik. Okey, jadi sebenarnya kalau kita buat ni kan, okey, kita boleh, satu cara tu kita jemur dia, jemur di bawah cahaya matahari supaya ia kering sebelum kita masakkannya jadi acar. Tapi cara yang kedua, okey, cara yang kedua, cara yang memang cepat lagi ialah kita akan rendamkan menggunakan air garam dulu.
Oke, letakkan garam. Oke, pas kita garam, kita gaulkan dulu. Kita gaul dan kita perapkan menggunakan air. Oke. Jadi kita perapkan menggunakan air dan dah ada garam tadi. Oke. Jadi tak payah banyak sangatlah garam tuh. Oke, jadi kita perap dulu. Tujuannya adalah supaya timun kita ini nanti akan tahan lama. Oke. Sebab proses dia sepatutnya kita letak di bawah cahaya matahari, sebab kita dah buat petang, jadi tak ada cahaya matahari dan sekarang dah malam. Oke, jadi kita buat proses yang ikut proses yang kedua, adalah langkah kedua tadi. Oke, jadi kita letak dalam tempat macam ni, kita masukkan garam dan gunakan air. Jadi saya gunakan air kowe tadi. Oke, jadi kita akan perapkan dia mungkin dalam masa 20 minit ataupun setengah jam. Lepas tu kita akan toastkan. Lepas kita toast nanti baru kita akan masakkan. Jadi bila kamu masakkan nanti, sebab kamu dah letakkan dia perapkan dengan air garam, pastikan bila kita masak nanti, jangan masukkan garam banyak lagi. Oke, kita akan biarkan dalam masa 20 minit ataupun setengah jam. Oke. Jadi sama proses dengan sama juga dengan carrot ni. Ini juga kita sama juga, kita letak sedikit garam. Jadi tujuan garam ini sebenarnya adalah untuk melayukan supaya dia menjadi lembut. Jadi sama juga kita akan letakkan air. Jadi untuk carrot ni sama juga proses dia. Kita rendam dalam dengan menggunakan air garam dia tadi. Jadi tak payah banyaklah garam tu. Untuk melayukannya saja. Jadi prosesnya kalau di bawah cahaya matahari pun kita akan letak di bawah cahaya matahari supaya timun ini menjadi layu dan kering dan layu. Jadi yang ini kita perapkan supaya dapat macam proses melayukan lah. Timun ini tujukan dengan carrot ni dalam masa 20 minit ataupun setengah jam. Lepas tu nanti baru kita akan toastkan. Dah kita toastkan mungkin dalam masa 10 minit macam tu, baru kita akan masakkan. Sama juga dengan cili ya. Cili juga sama proses. Letakkan garam dan juga perap dia dalam masa sama masa. Itu dah. Ini bahan-bahan yang akan kita akan kita kisar. Kita kena tambah cili supaya ada rasa sedikit acar tu nanti. Kalau tak tambah cili nanti dia tak pedas. Bawang merah, bawang putih 3 ulas dan cili, itu saja. Kalau ada udang kalau ada udang apa nama tu yang udang kering tu, boleh guna udang kering ya. Kalau tak ada tak apalah, kita tak payah guna udang kering. Sedikit air. Jadi timun yang kita rendamkan dengan dengan garam tadi. Jadi kalau kita lihat timun ini, dia sudah lembut, dia dah nampak dah layu, dah lembut. Jadi kalau kita tak rendam macam ni, kita terus masak, timun tu tidak akan tahan lama. Jadi acar kita mudah rosak. Jadi apa yang kita buat adalah kita rendam. Kita rendam menggunakan air masak tadi, dan juga garam. Jadi sekarang kita akan toastkan. Kita akan toastkan timun tadi.
Oke, ini kita akan toskan. Dan oke, kamu boleh bilas dan menggunakan air untuk supaya tidak terlalu buangkan rasa masin itu tadi. Kita bilaskan. Oke, sama juga prosesnya dengan logam merah tadi. Logam merah ini juga sudah lembut jadi logam merah ini juga sudah lembut, dia tidak terlalu keras lagi. Kita dah rendam menggunakan air. Oke, tambah juga kita siapkan ini. Oke, letakkan dulu dalam masa beberapa menit untuk memasak acar tersebut. Oke, kita letakkan minyak. Tak payah guna minyak terlalu banyak lah. Dia minyak dah panas, kita letakkan bahan yang telah kita pisah tadi. Bahan kita pisah. Kalau ada udang kering, guna udang kering. Tapi ada juga orang yang yang dia dapat makan ketika dengan udang, jadi tak guna apa-apa lah. Kita buat simple saja. Pastikan. Oke, kita letak cili dulu. Oke, kita letak cili. Dan kita letak carrot. Oke, jadi sekarang kita letak kuning. Timun campur dengan carrot, campur dengan cili. Oke, gabungan warna yang sangat cantik. Oke, cuka ini jadikan dia sebagai acar yang tahan lama nanti. Oke, jadi ada orang yang suka masam, ada orang yang suka tanpa masam. Jadi kita akan masakan dulu nanti. Oke, kita kena tambahkan cuka dia. Oke, jumlah gula yang kita letakkan mestilah bertepatan dengan jumlah cuka dan juga kuantiti berapa banyak jumlah acar ini tadi. Oke, jadi kalau rasa dia masih masam, kamu boleh tambah gula dia lagi. Oke. Oke, jadi kalau kamu lihat di sini, sebab kita dah rendam dia menggunakan air garam tadi. Jadi bila kita masak timun tu dia tidak akan lucak, sebab dia direndam menggunakan air garam. Jadi walaupun dia layu tapi dia tahan. Oke, jadi ini dia acar yang
kita dah masak lebih kurang 10 minit sudah, ataupun dalam masa 15 minit. Dan jadi kalau kita lihat acar ini tadi, dah betul-betul dah seperti, warnanya pun dah sangat cantik. Jadi bila kita masak acar ni, kalau kita masak boleh rasa lah. Kalau kurang suka tambahlah. Kalau rasa kurang masam tambah juga. Kalau rasa gula dia belum cukup, tambah gula. Itu juga dengan garam. 3 perasa yang paling penting dalam kita buat acar adalah cuka, gula dan garam. Jadi kita akan masak untuk beberapa minit lagi, biar acar ini betul-betul masak dan tahan lama. Jadi sekarang kita goreng biji-bijian untuk dicampurkan dalam acar kita nanti. Jadi biji-bijian ini kita goreng dalam kuali tanpa minyak sehinggalah ia warna kekuningan. Bila ada warna kekuningan, bijian ini dah masak, barulah kita campurkan terus dalam kuali yang mengandungi acar tadi. Sebab acar ni memang dah masak dah, cuma kita tunggu untuk campurkan dengan biji-bijian nanti. Bijian yang sudah masak tadi kita campurkan terus dalam acar. Jadi ini acar kita dah campur dengan bijian. Jadi acar ni dah boleh tengok. Dah masak dah. Jadi sekarang kita akan letak acar ini ke dalam bekas untuk kita masuk dalam bekas ini untuk disejukkan sebelum kita masukkan dalam bekas ataupun ke dalam botol. Jadi inilah kemenjadian dia acar yang kita inilah acar kita tadi. Jadi kita akan sejukkan acar ini sebelum kita masukkan ke dalam botol. Jadi inilah acar untuk dimakan. Menggunakan keropok biasa ataupun keropok leko. Acar timun campur carrot dan cili. Acar kita dah sejuk. Sekarang kita simpan dalam botol. Kalau adalah lebih bagus kalau botol berkaca. Dalam botol kaca. Supaya acar ni tahan lama. Jadi inilah acar kita. Sangat sedap. Jadi bolehlah ikut cara macam mana saya buat acar. Yang cepat tapi sedap. Jadi kita simpan dalam botol kaca. Satu botol. Dan kalau tak ada botol kaca lagi, jadi kita gunakan botol yang kedap udara ni. Dan rasa dia sedap dan berbau harum. Kerana biji-bijian tadi kita biji-bijian itu kita goreng dulu. Lepas tu baru kita campurkan dengan acar ni. Jadi acar ini akan bau harum. Kalau biji-bijian itu tidak digoreng dulu terus dimasukkan dengan acar, dia tidak akan berbau harum. Jadi inilah kejadian dia tadi. Acar kita. Jadi acar ni dah sedia untuk acar untuk hari gawai nanti. Datanglah, jemputlah untuk makan acar ni hari gawai nanti. Hello, ba. Hey, ba. Mana nak pada? Hello. Hari ini kami akan review acar dari Mami. Acar bersama dengan keropok. Tunjukkan keropok. Itu
Itu dah kerupuk. Santai ya. Okey. Oh. Okey, bah. Okey. Mbak Kupes. Oh. Ha. Santai. Belum makan. Aman teh? Hebat ya? Jatuh. Jatuh. Wow, kita rasa. Wow. Oh, jatuh. Oh, kena ni kan. Keropok dengan nasi. Sedap ah? Banyak acar. Macam apa tu? Macam dekat Semenanjung. Kong boyong. Mereka yang mebah. Tak. Masih berapa? Oh, sorry. Tu dah guys. Saat bulan purnama. Ya, pokok semua acar. Mami buat ya. Pakai motosikal. Berapa? Di rumah ini. Di rumah masuk dewan RM3. Kacau. Apa tu coba guys. Mana mati tu?